Halo, halo, halo. Apa khabar? Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Ruslan. Kepada korang yang memang minat cerita-cerita seram, jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng sebab saya banyak lagi perkongsian menarik yang saya nak sharekan dengan korang. Dan kepada korang yang dah klik subscribe, yang sudi like, sudi share, sudi kembali, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan anda berada dalam keadaan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. So untuk video kali ini saya ada 3 buah kisah berkenaan dengan gangguan yang berlaku kepada abang lori, kepada pemandu lori lah. Tetapi kali ini dia macam special sikit sebab kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh abang lori ni dia berlaku di RNR. Bukan sewaktu diorang memandu, bukan dekat atas jalan raya, tetapi dekat RNR. Dan saya takkan bagi tahu RNR mana. Saya punya style kalau orang bagi tahu saya dekat mana lokasi tu, saya tak nak share dengan korang. Takutlah nanti kalau orang tak puas hati ke apa. So saya takkan share RNR mana. Cukuplah kalau korang tahu perkara-perkara yang menyeramkan ni berlaku di RNR. Okey, kalau korang dah ready, jom kita mulakan untuk perkongsian video kita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Zam dan kejadian berlaku sekitar pukul 2 pagi. Masa ni Zam dia stop dekat RNR memang sebab dia mengantuk dan dia tersangatlah penat. So dia tak ada plan pun nak turun makan ke apa sebab dia just nak macam duduk lepak dalam lori dan rehat-rehat sebentar. Dan masa ni sebenarnya Zam baru sahaja berkahwin. So korang tahulah pengantin baru ni macam mana. Dia punya attitude like sikit-sikit nak update wife, sikit-sikit nak contact wife, macam tu lah awal-awal perkahwinan. So dia pun contact lah wife dia. Dia WhatsApp dulu wife dia. Dia bagi tahu dekat wife dia, abang rehat ni dekat RNR, abang penat lah. Dan kebetulan mungkin disebabkan WhatsApp dia, wife dia terjaga. Yelah dah pukul 2 pagi kan, supposedly wife dia dah tertidur kan. So wife dia balas WhatsApp dia dan dia pun terus video call dengan wife dia. So dia pun video call macam biasa je, video call saja. Wife dia pun macam teman dia, borak-borak tanya penat ke, ngantuk ke, everything. Tiba-tiba masa ni sebenarnya masa dia video call dengan wife dia, orang biasa video call memang kamera menghadap kita kan, macam mana, handphone tu menghadap kita kan, so kamera. So wife dia yang pada masa tu tengok dia, wife dia nampak dekat belakang dia, which is dekat tingkap lah, ada seseorang sedang mengintai daripada luar tingkap. Yang Zam ni, bila wife dia cakap, bang, siapa kat belakang abang? Kenapa ada orang tengok-tengok lori abang? Wife dia cakap macam tu. So Zam ni, bila wife dia cakap macam tu, teruslah pusing ke belakang dan nak tengok dekat luar tingkap, ada ke orang yang memang tengah mengintai. Kok-kok lah orang tu tak nampak dia ada kat dalam ke, nak buat apa-apa ke kan, kita tak tahu kan. So wife tengok. Dan Zam tengok. So masa Zam pusing, dia tengok dekat belakang dia ni memang tak ada. Zam pun tanyalah, double confirm dengan wife dia, dekat mana? Tak ada pun. Mungkinlah wife dia nampak orang tu jauh ke apa kan. Tapi wife dia kata ada, betul-betul dekat luar tingkap je. Yang Zam ni pusing lah lagi sekali dan tengok. Kali ni dia buka jugalah tingkap nak tengok. Memang tak ada siapa-siapa. Yang wife masih lagi kata, adalah bang tengah mengintai tu. Takkanlah abang tak nampak orang tu tengah tengok abang. Dia kata macam tu. So disebabkan atas rasa macam tak puas hati, apa yang Zam ni buat adalah dia terbalikkan kamera. Dan sekarang ni kamera memang 100% dekat luar. Dia terbalikkan kamera macam tu dan wife dia boleh nampak luar tu dengan lebih jelas lah. So dia pun tunjuklah ke arah luar tingkap lori dia, mana ada orang. Dan masa ni secara tiba-tiba wife dia menjerit dan terus matikan panggilan video call pada masa tu. So masa ni Zam dah terkejut sebab cara wife dia jerit tu memang agak macam orang katakan histeria pun ada, ketakutan pun ada macam tu. So dia dah risau, dia pun call wife dia, tak angkat. Call lagi, tak angkat. Call lagi, tak angkat. Banyak kali dia call wife dia tak angkat. Dan masa ni memang dah 100% dia risau dengan keadaan wife dia. Sebab wife dia seorang-seorang sahaja dekat rumah.
So apa yang dia buat, dia call adik dia sebab rumah parents si Zam ni memang berdekatan dengan rumah yang dia menginap sekarang, rumah yang dia tinggal sekarang lah. So dia call adik dia dan muncullah adik dia angkat panggilan telefon. Dia terus minta tolong dekat adik dia, "Dek, kau boleh tak pergi rumah aku tengok kakak kau?" Masa ni sebenarnya dah pukul 2 lebih kan. So adik dia pun nak tak nak lah. Tak nak lah bang, kau nak suruh aku jalan seorang-seorang pergi rumah kau. Adik dia pun perempuan jugalah. So Zam pun pujuk adik dia dan Zam kata, "Boleh tak kau ajak ayah? Aku tak tahu kenapa tadi aku video call dengan kakak kau, tiba-tiba kakak kau menjerit dan menangis-nangis. Sekarang ni aku call dia tak angkat-angkat, aku risau lah. Dek, kau tolonglah aku. Aku jauh ni dek. Janganlah buat aku susah hati. Aku bawa lori ni." Dia pujuk adik dia. Pujuk punya pujuk. Adik dia kata, "Kejap lah aku tengok ayah dah bangun. Ayah tidur ke tak? Ataupun aku boleh kejut ayah ke?" Macam tu lah. So adik dia matikan panggilan telefon. Mungkinlah adik dia kejut ayah dia ke, adik dia buat apa. Sebab lepas tu baru adik dia call dia balik. Lebih kurang 10 minit macam tu baru adik dia call dia balik. Dan adik dia call dekat rumah dia. Which means ayah dia dengan adik dia dah pergi ke rumah dia lah pada masa tu. So masa ni kan, memang dia masa call ni memang adik dia daripada panggilan telefon tu dia boleh dengar yang wife dia tengah menangis di sebalik panggilan adik dia tau. So masa ni memang dah, "Ya Allah Tuanku, kenapa dengan wife aku?" Dan pada masa yang sama ayah dia sedang cuba untuk tenangkan, ayah dengan mak dia dua-dua ada tengah cuba nak tenangkan wife dia. Ayah dia bacakan doa, ayah dia buat air penawar sebenarnya untuk bagi wife dia minum lah pada masa tu. Dan memang boleh dikatakan pada masa tu yang sedang usaha untuk pujuk wife dia hanyalah mak dia dengan adik dia on call dengan dia, while ayah dia sedang membacakan ruqyah lah. Mujuk lah ayah dia ni pun boleh lah, pandai lah bab-bab yang macam ni. So lepas tu barulah ayah dia bagi wife dia minum air dan barulah wife dia tenang. So bila wife dia dah tenang, barulah wife dia boleh cerita apa yang berlaku pada masa tu. So kiranya tadi waktu dia on the call dengan husband dia, video call dengan husband dia, dia memang nampak ada orang dekat luar tingkap sedang mengintai dekat dalam lori. Tapi bila husband dia kata tak ada, dia macam pelik sebab sambil husband dia tengok pada masa tu, dia masih lagi boleh nampak orang tadi tu. So bila husband dia decide untuk pusingkan kamera nak bagi wife dia tengok dengan lebih jelas yang dekat luar memang tak ada orang, masa ni lah sebenarnya dia nampak yang orang dekat luar lori suami dia tu tak ada mata, lopong, hitam sahaja dekat bahagian mata tu. Dan yang anehnya, walaupun orang tu tak ada mata, tapi waktu suami dia duduk sulur-sulur luar, benda tu mengikori kamera. Macam seolah-olah dia boleh nampak. Sebab itulah wife dia menjerit dan ketakutan. Sebab wife dia rasa walaupun orang tu tak ada mata, tapi benda tu ataupun orang tu sedang tenung ke arah dia daripada jauh. Dan disebab itulah dia menjerit dan dia ketakutan. Kisah yang kedua ni datangnya daripada Syamir dan pada masa kejadian dia berhenti dekat R&R sekitar pukul 1 pagi. Plannya nak pergi makan, nak pergi buang air, lepas tu nak pergi berehat dekat lori lah. So dia pun park lori dia dekat tempat yang dia boleh park dan dia teruslah buat apa yang dia plan. Dah settle semua, dia pun nak berjalan lah masuk ke dalam lori dia sebelum dia ditegur oleh seseorang. Dan bila dia tengok orang yang tegur dia tu, dia kenal yang itu adalah member lama dia yang bernama Afzan. So, bila dah lama tak jumpa, memang dah lama tak communicate, diorang pun borak-borak lah kejap dekat tepi jalan. Borak, memang agak lama sebenarnya diorang borak, bukanlah sekejap. Dan bila macam si Syamir ni dah macam, penat aku nak rehat lah. Dia pun teruslah cakap dekat Afzan, "Zan, kita sambung borak kat phone ke apa ke nanti lah." Diorang bertukar nombor phone dan Afzan pun cakap, "Aku nak masuk lori lah, penat tu. Aku nak rehat sekejap." So, Syamir pun cakap nak masuk lori, penat nak berehat sekejap. Afzan ni pun pemandu lori jadi dia faham lah. So dia pun cakap okey lah. Sambil tu dia tanya dulu dekat si Syamir ni, "Lori kau yang mana?" Tu Syamir pun tunjuk, "Ni lah lori aku kat depan ni je." Dan masa ni tiba-tiba Afzan tanya dekat Syamir, "Rajin wife kau ikut? Anak-anak kau tinggal dengan mak bapak kau ke?" Masa ni Syamir dah terkejut. Pertanyaan yang macam rajin wife kau ikut, maksudnya dia nampak wife aku ke dalam lori tu? Okay. Dia pun pergi dekat si Afzan ni
Sebab apa? Syamil ni bila dia dengar Afzan cakap macam tu, dia antara dua. Satu, Afzan memang nampak perempuan. Dua, Afzan ni nak bergurau. Sebab diorang ni pemandu lori, dia kata macam kalau kena ganggu ataupun menampak tu semua dah perkara biasa. Jadi pada masa tu, dia pun tak ada lah niat macam nak pergi direct cakap, kau ni agak-agak mana ada orang dalam lori aku. Tak ada. Dia tak ada niat nak cakap macam tu dekat Afzan, tapi sebaliknya dia pergi dekat Afzan dan dia bisik dekat telinga Afzan. Zan, kau ni memang nampak perempuan atau kau nak bergurau dengan aku? So, bila si Syamil ni dah tanya macam tu dekat Afzan, Afzan ni pun automatically dapat tangkap apa yang cuba disampaikan oleh Syamil. Dia pun macam terkejut dan dia pun bisik dekat member dia, tak, aku memang nampak perempuan dekat seat sebelah kau tu, dekat seat penumpang. Okey. Lepas tu, pada masa ni si Afzan, mata dia masih lagi melilau melihat ke arah lori si Syamil dan pada masa ni dia nampak yang perempuan tu dah tak ada. Bila dia nampak perempuan tu dah tak ada, teruslah dia cakap, ada weh perempuan tu. Dia bisik lagi pada masa ni. So si Syamil ni pun macam, okey tak apa. Aku pergi lepak kat lori dulu. Nanti apa-apa kontak kau. Dia cakap macam tu. So dia pergi jugalah menuju ke lori dia. Yelah takkan dia nak tinggalkan lori dia semata-mata sebab nampak perempuan kan. Mana pula dia nak lepak. Dia dah penat sangat pada masa tu. Dia kata. So dia pun pergi dekat lori dia. Baca bismillah banyak-banyak. Baca ayat kursi. Buka pintu. Dan memang Alhamdulillah dia kata tak ada apa-apa yang pelik. Tak adalah pula bau wangi ke apa ke. Tak ada. Memang tak ada. So dia pun duduk. Dan dia pun renggangkan badan dia. Macam nak lelap-lelap sekejap lah. Tapi 10 minit macam tu baru dia dapat baring, relax-relax sekejap. 10 minit macam tu lori dia kena ketuk daripada luar. Lepas tu bila dia mengintai, dia nampak yang dekat luar tu ialah Afzan, member dia tadi. So dia pun buka lah tingkap dan member dia tu pun tanya dekat dia, weh kau nak gerak dah ke? Yang si Syamil, tak lambat lagi, aku nak rehat je lah, penat. Lagipun aku tak adalah kejar masa pun. Member cakap macam tu dekat dia. So Afzan pun tanya dekat Syamil ni, Meh, kalau aku lepak kejap kat sini boleh tak? Kau kisah tak kalau aku duduk sekejap dengan kau? So si Syamil ni dia macam, boleh, tak apalah, masuklah. Walaupun dalam keadaan pada masa tu sebenarnya dia nak baring, nak regangkan badan dia kan. Tapi sebabkan si Zan tu tiba-tiba nak duduk dekat situ, mesti ada something kan. So dia pun macam, okey lah, dia pun ngensot sikit, Afzan masuk. Dan diorang pun berborak lah. Pada masa ni sebenarnya Afzan buka lah story. Dia kata, weh, perempuan tadi tu kan, aku tak rasalah dia hilang. Aku rasa dia pergi kat lori aku lah. Asal aku cakap macam tu pula? Macam ni, tadi masa aku pergi kat lori aku buka je pintu, aku bau wangi sangat tau. Wangi yang teramat sangat. Weh, aku punya lori tu sepanjang aku bawa mana pernah wangi. Ni bau dia harum yang teramat sangat. Memang harum yang orang kata macam bau yang aku tak boleh brain lah tu bau apa. Bukan bau perfume lah. Dan masa ni sebenarnya aku bau wangi tu, aku macam think positif lagi tau. Walaupun aku dah dalam hati aku dah macam, takkan perempuan ni masuk sini pula. Aku cuba think positif lagi. Aku pun duduk je lah lepak. Aku tak fikir lah. Aku buat-buat macam tak fikir pasal perempuan tu ke apa. Aku cuba tenangkan aku sambil makan buah macam tu. Tapi tiba-tiba dalam kesunyian malam aku duduk dalam lori macam tu, aku dengar ada orang bisik nama aku. Dipanggil nama aku jelas sangat. Afsan. Dan masa ni kan sebenarnya bunyi bisikan tu aku boleh dengar sangat-sangat jelas dekat dalam lori aku, bukan dekat luar. So itu apa yang disampaikan oleh Afzan kepada Syamil. Dia bercerita dekat Syamil dalam nada berbisik. Sebabnya dia takut kalau dia cakap kuat-kuat lagi macam tadi, yang perempuan tadi masuk balik dalam lori si Syamil. Yang Hafzan ni pula dia kata, menyesal pula aku tegur perempuan tu dalam lori kau tadi. Aku ingatkan dia hilang sebab orang dah tahu yang dia tu bukan manusia. Rupa-rupanya dia hilang sebab dia pergi dekat lori aku. Kisah yang terakhir ni datangnya daripada Azmi dan pengalaman pertama sewaktu dia bekerja sebagai pemandu lori. So waktu ni dia kata memang jujur dia masih lagi belum boleh bertahan memandu pada waktu malam. Okey, jadinya dia kata sewaktu pemanduan dia pada malam tersebut memang dia kerap kali berhenti dekat R&R.
So banyak kali dia berhentikan RNR, dia just macam pergi beli air, renggangkan badan, rehat dan dia jalan. Tak sampai setengah jam pun, 15 minit macam tu sahaja. So bila dah sampai dekat RNR terakhir, dia memang kiranya bukan RNR tu RNR terakhir tempat yang dia nak pergi. Tapi itu adalah RNR terakhir yang dia berhenti. Okay? So bila dah sampai dekat situ, dia pun memang niat nak tidur sekejap lah sebab memang dah mengantuk sangat. So dia pun park lori dan matikan enjin. Malam tu memang dia kata sejuk, so dia pun just buka tingkap dan nak biarkan angin masuk. Itu pun tingkap pun memang dia tak buka luas manalah, sekadar untuk mencukupi untuk angin masuk. So pada masa ni dia kata memang terasa macam sunyi dalam lori dia. Walaupun sebenarnya dekat luar memang tersangatlah riuh. Sebabnya lori parking, bunyi lori, bunyi kenderaan memang riuh sebenarnya. Cuma bila dia duduk baring dalam lori tu dia rasa macam sunyi sangat. Sampaikan niat nak tidur tadi langsung terbantut. Macam tak boleh nak tidur. So dia pun apa lagi, dia buka lah YouTube dia dan dia pasang lagu yang pada masa tu dia kata lagu Jiwang sebenarnya. Lagu rock dulu-dulu, lagu Jiwang dulu-dulu. So dia pun baringkanlah badan dia dan dia kata tak lama lepas tu memang dia hampir nak terlelap. Memang dah macam dalam position yang orang kata selesa lah. So dia pun hampir nak terlelap sebelum tingkap dia diketuk beberapa kali. So bila dia dengar tingkap dia diketuk beberapa kali, dia pun bangunlah dan tengok dekat luar tingkap. Yelah kot-kot ada orang nak cakap apa-apa ke, nak alihkan lori ke apa kan. Tapi bila dia tengok dekat luar tingkap dia memang tak ada siapa-siapa. Memang tak ada. So dia tengok tingkap dekat penumpang pun tak ada, tingkap yang dekat sebelah dia pun tak ada. Jadi dia pun macam mungkin aku salah dengar kot. Mungkin kebetulan bunyi tersebut memang datang daripada lagu yang dia dengar ke kan. So dia pun macam mungkin aku salah dengar. So dia pun baring balik dan cuba nak tidur lagi sekali. Dan kali ni dia dengar lagi sekali bunyi ketukan yang sama. Dan masa ni sebenarnya bila dia dengar bunyi ketukan tu, dia masih lagi mengintai dekat luar. Kot-kot lah kalau memang ada orang dekat luar. Tapi memang tak ada. Memang tak ada siapa-siapa dan masa ni memang dia rasa marah. Sebab dia dah penat, dia dah mengantuk tapi dekat luar tak ada orang, dia dengar bunyi ketukan-ketukan macam tu. So kali ni dia kata dia kuatkan volume YouTube dia tu, lagu dia tu dia kuatkan volume dan dia tak nak layan sama sekali kalau ada orang ketuk dekat luar lagi. Memang dia dah tak nak dah. Dia kata ni mesti ada orang nak berdajal ni, nak main-main agaknya, tak ada benda lain nak buat kan. So dia pun tinggikan volume dan dia pun baring semula. Dan masa ni sebenarnya memang dah tak ada bunyi ketukan tapi bunyi lain pula yang kedengaran. So apa yang berlaku, dia pun baring, dia layan balik mata dia sambil dia layan lagu, nak lelapkan balik mata dia. Tiba-tiba dia dengar nama dia dipanggil beberapa kali. Azmir. Benda tu tak panggil dia halus. Dia tak macam Azmir. Tak, dia macam Azmir. Macam seolah-olah memang ada orang yang kejut dia bangun. Macam kau nak panggil anak kau bangun tidur. Alo, bangun. Macam tu lah yang dia dengar. Azmir. Macam tu. So bila dia dengar nama dia kena panggil dan agak kuat macam tu, dia pun apa lagi bangunlah. Dan bila dia bangun, dia tengok kat luar memang tak ada orang. Sebab lori tu dia kunci, so memang macam mustahil lah kalau nak ada orang masuk ke apa kan. Walaupun dia buka tingkap, tapi macam orang kata macam risiko untuk berlakunya kecurian ke kejahatan ke apa tu macam kurang lah sebenarnya. So dia pun tengok dekat luar tingkap. Masa dia tengok luar tingkap ni memang tak ada orang. Masa ni jugalah dia dah mula rasa tak sedap hati. Satu, kalau betul pun ada orang, ada ke orang yang aku kenali dekat sini? Macam tahu-tahu pula lori aku park kat sini. Itu yang pertama lah dia fikir. Kalau let's say memang betul ada orang panggil nama aku, ada ke orang yang mengenali aku dekat sini? Okay. Yang kedua, kalau itu bukan orang, maknanya itu adalah dan bila dia terfikir yang kedua tu, teruslah dia rasa meremang dan dia rasa tak sedap hati. Masa ni kalau nak baring, nak cuba lelakkan mata pun dah tak boleh sebab dia kata memang dah tak ada dah, rasa mengantuk tu dah hilang dah, terus memang dah tak ada. Dan apa yang dia buat kali ni adalah
Dia duduk istighfar dan dia cuba tenangkan dirinya. Dia nak gerak terus boleh. Boleh kalau dia nak tinggalkan kawasan tu. Tapi dia risau pula kalau benda tu follow dia. Dia terkejut sewaktu memandu ke. Dia accident ke apa kan. Bahaya kan. So dia buat keputusan untuk tenangkan diri dia. Dan dia tukar YouTube tadi tu. Daripada nyanyian lagu jiwang tadi tu. Dia tukar kepada bacaan ayat Quran. So dia buka YouTube lah, bacaan ayat Quran. Dia duduk sambil dia istighfar, dia cuba untuk ikut bacaan ayat Quran tu sebab dia kata memanglah dia hafal potongan-potongan ayat Quran beberapa lah. Tapi dalam keadaan kita ketakutan tu semua benda pun kita boleh lupa. So dia pun istighfar, dia baca ikut bacaan ayat Quran macam tu. So dia kata dalam kira macam 10 minit macam tu barulah dia boleh rasa tenang balik. Memang kita yang mengalami perkara tu dia kata kita boleh tahu sama ada keadaan pada masa tu ialah meremang ataupun tenang. So bila dah 10 minit macam tu dia rasa macam tenang. Dia pun buat apa? Dia pun baringlah balik dan cuba nak lelapkan mata. Dan akhirnya dia terlelap sehinggalah jam loceng handphone yang dia dah set tadi tu berbunyi. So itu saja perkongsian cerita untuk video kali ni. 3 kisah mengenai pemandu lori dan keseraman yang berlaku kepada diorang. So macam biasa jangan lupa like, share dan komen. Komen anything yang korang rasa boleh ditambah baik ataupun yang korang rasa macam kekurangan saya. InsyaAllah saya akan terima dengan hati yang terbuka. Terima kasih banyak-banyak kepada subscriber baru yang sudah drop in komen bagi tahu daripada mana and all. Terima kasih banyak-banyak sebab apa saja yang korang buat untuk channel ni sebenarnya memberi ataupun menambah semangat saya untuk terus buat konten. Walaupun pada rasanya masih lagi belum begitu baik. Semogalah YouTube ni berjaya capai 2,000 subscriber secepat mungkin insyaAllah. Sampai kita jumpa on the next video. Jangan lupa korang kena stay tune dan juga stay safe. InsyaAllah. Assalamualaikum.